Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke tuition online Perlis Mengaji, anjuran Majlis Agama Islam Perlis dan Jabatan Agama Islam Perlis dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Saya Ustazah Rosmawati binti Haji Abdullah dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah Buhur Mali Perlis. InsyaAllah pada hari ini Ustazah akan membicarakan madah Al-Balaghah untuk sijil tinggi agama Malaysia di bawah tajuk Al-Muqabalah. Baiklah, untuk tajuk Al-Muqabalah, perkara pertama yang perlu pelajar ketahui adalah kita perlu tahu istilah Al-Balaghiyin. Al-Muqabalah fi istilah Al-Balaghiyin an yu'ta bimaknayaini mutawafiqaini aw akthara thumma yu'ta bima yuqabilu dhalika ala tartib. Maksudnya didatangkan 2 makna atau lebih. Kemudian datang perkataan yang berlawanan makna secara tertib atau berturutan. Manakala atibak 2 perkataan yang berlawanan tetapi dalam satu jumlah. Al-Muqabalah, perkataan yang berlawanan 2 atau lebih tetapi dalam 2 jumlah. Baik, seterusnya dalam tajuk Al-Muqabalah ada suar Al-Muqabalah. Pelajar perlu tahu untuk suar Al-Muqabalah ada 5. Suarul Muqabalah khamsah. Yang pertama, Muqabalah isnaini bisnaini, berlawanan 2 huruf lawan 2 huruf. Yang pertama, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Maksudnya, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak. Jadi di sini yadhaku ketawa, lawannya yabku menangis. Qalilan sedikit, lawannya katsiran banyak. Baik. Yang kedua, qauluhu ta'ala ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah solat dan perintahkanlah manusia supaya melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seperti mana yang kita maklum, solat itu adalah tiang agama. Apabila seseorang itu mengerjakan solat, maka mereka dapat mencegah perkara kemungkaran. Jadi di sini perkataan yang berlawan, yang pertama amru, iaitu perintah. Perintah lawannya anha, iaitu larang.
Kemudian perkataan yang berlawan kedua iaitu al-ma'ruf, perkara baik. Lawannya al-munkar, perkara keji atau perkara munkar. Jadi sebab itu berjumpa dua. Amar jumpa anha, al-ma'ruf lawannya munkar. Baik, contoh yang ketiga. Qaulus sahabah qadarul jama'ati khairun min sahwi al-furqah. Maksudnya kekeruhan sesuatu jamaah lebih baik daripada kejernihan perpecahan. Seperti mana yang kita ketahui, bila sebut saja jamaah adalah sesuatu perkara yang baik. Tetapi ada juga manusia yang tidak boleh hidup secara berjamaah. Contohnya, kenapa? Contoh Ustazah bagi, ada setengah orang soleh mereka tidak boleh bersatu dengan orang soleh yang lain dalam satu jemaah. Contoh yang lain, ada orang tu hebat dan tetapi dia tidak boleh duduk bersama jemaah dengan orang yang hebat juga. Mungkin kerana apa? Mungkin akan berlaku pertengkaran di antara mereka. Jadi perkataan yang berlawan di sini iaitu qadaru, kekeruhan, lawannya sahwi, kejernihan, al-jamaah, jamaah, al-furqah iaitu perpecahan. Sekarang ni kita pergi kepada muqabalah salasah bisalasah, berlawanan 3 dengan 3. Kita tengok contoh yang pertama, qauluhu ta'ala wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimu al-khaba'is. Maksudnya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi di sini perkataan yuhillu, menghalalkan, lawannya yuharrimu, mengharamkan, menghalalkan, yuhillu, lawannya yuharrimu, mengharamkan. Lahumu, lawannya alaihim, lahum, bagi mereka, atas mereka, alaihim, ke atas mereka. Tetapi apa beza lahumu dengan alaihim di sini? Kenapa sebelum at-tayyibat ada lahum, sebelum al-khaba'is ada alaihim? Seperti mana yang pelajar sedia maklum, lam adalah untuk kita gunakan perkara yang baik. Sebab itulah selepas lahum ini perkataan at-tayyibat, iaitu yang baik. Sebab itulah lepas alaihim di situ al-khaba'is, perkara yang keji. Jadi yuhillu lawannya yuharrimu, lahum lawannya alaihim, at-tayyibat lawannya al-khaba'is. Baik, sanian qaulu syair ma ahsanad dina wad dunya idza ijtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajuli. Maksudnya alangkah baiknya agama itu dan dunia apabila berkumpul. Dan alangkah buruknya kekufuran itu dan kemuflisan itu pada seorang lelaki. Maksudnya ad-din di sini, seseorang itu mengerjakan amal yang soleh seperti solat, mengeluarkan zakat serta mengamalkan cara hidup yang berdasarkan Islam. Wad dunya, ad-dunya di sini bermaksud kekayaan. Maksudnya pada waktu yang sama, walaupun dia bekerja mencari harta kekayaan, pada masa yang sama dia juga mengerjakan solat, mengeluarkan zakat serta melakukan perkara makruf yang lain. Jadi sebab itu maksudnya alangkah baiknya apabila agama dan dunia berkumpul. Wa akbahal kufra, dan alangkah buruknya kekufuran itu dan kemuflisan itu ada pada seorang lelaki. Jadi kat sini ahsana lawannya akbaha. Ma ahsana alangkah baiknya lawannya akbaha, alangkah buruknya. Ad-din agama, al-kufra kekufuran, ad-dunya kekayaan, maksudnya di sini lawannya al-iflas iaitu kemuflisan.
Baik, yang keempat kita pergi kepada muqabalah arba'ah bi arba'ah. Berlawanan 4 huruf dengan 4 huruf. Contohnya qauluhu ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik iaitu syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Maksudnya, orang yang memberikan harta ke jalan Allah, bersedekah, mengeluarkan zakat dan mereka juga bertakwa, Allah akan bagi ganjaran pahala syurga dan juga Allah akan mempermudahkan segala urusan mereka. Manakala orang yang bakhil dan dia merasakan dirinya cukup, tidak mahu bersedekah, tidak mahu mengeluarkan zakat, pada waktu yang sama mereka juga menafikan bahawa tiada pahala. Kenapa mereka menyatakan tiada pahala? Kerana pahala tidak nampak. Jadi Allah menyediakan baginya jalan yang sukar. Berbanding dengan orang yang suka bersedekah tadi, Allah bagi jalan yang mudah. Jadi di sini kita tengok perkataan yang berlawan iaitu a'ta. A'ta lawannya bakhila. A'ta orang yang memberi. Bakhila orang yang bakhil. Ittaqa orang yang bertakwa. Lawannya istaghna orang yang rasa dirinya cukup. Dia je yang terbaik. Wasaddaqa, saddaqa membenarkan. Kadzaba mendustakan. Lil yusra pemudahkan, usra kesulitan. Baik, kita tengok contoh yang kedua. Wabasitu khairin fikum biyaminihi wa qabidu syarrin ankum bishimaliyan. Maksudnya, dialah yang membentang kebaikan kepadamu dengan tangan kanan dan mencabut kejahatan darimu dengan tangan kiri. Jadi di sini kita tengok perkataan basitu. Basitu lawannya qabidu. Khairin lawannya syarrin. Fikum lawannya ankum. Biyaminihi lawannya bishimaliyan. Baik, yang seterusnya muqabalah khamsah bi khamsah, iaitu berlawan 5 perkataan dengan 5 perkataan. Kita tengok contoh syair. Qaulu syair azuruhum wa sawadul laili yashfa'uli wa anthani wa bayadus subhi yughri bi. Maksudnya, aku menziarahi mereka dan gelap malam melabuhkan tirai untukku dan aku beredar cerah waktu subuh menampakkan wajah denganku. Maksudnya, dia ni pergi menziarahi rumah saudaranya. Dia pergi ziarah rumah saudaranya pada waktu malam yang gelap. Kemudian besok paginya, waktu subuh cerah subuh ni terus dia pulang. Bukannya pulang lewat tengah hari ataupun petang. Jadi perkataan yang berlawan di sini adalah azuruhum, aku menziarahi mereka. Ansani, aku beredar pergi. Sawadun, hitam ataupun gelap. Bayadun, putih atau cerah. Al-lailu, malam. As-subuhu, subuh. Yashwa'u, yughri, li dengan bi. Baik, yang kelima, muqabalah sittah bisittah. Perkataan yang berlawan 6 perkataan dengan 6 perkataan. Baik, kita tengok contohnya qaulu asyair.
ala ra'si hurrin taju izin yazinuhu wa fi rijli abdin qaidu dhulli yashinuhu. Maksudnya di atas kepala seorang merdeka mahkota kemuliaan menghiasinya, dan pada kaki seorang hamba rantai belenggu kehinaan mengotorinya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya perbezaan kedudukan antara seorang yang merdeka dan juga seorang hamba. Kenapa dalam syair ni kata hamba ni nampak dibelenggu dan ada kekotoran padanya? Bukan maksud kekotoran baju. Kerana apabila kita sedia maklum, bila sebut saja hamba, mereka ini dimiliki oleh orang lain. Manakala hurrin ni orang merdeka, bebas. Kita tidak dimiliki oleh orang lain. Baik. Sekarang ni kita tengok kepada syurut husnu at-tiba' wal muqabalah. Syarat keindahan, tiba' dan juga muqabalah. Syarat husnu tiba' wal muqabalah ada 3. Yang pertama, an ya'ti afwal khatiri duna takallufin au masyaqqatin au mu'anat. Di sini Ustazah boleh simpulkan menunjukkan konsisten dengan waktu yang terus menerus, kan? Maknanya terus menerus. Contohnya menangis, ketawa, konsisten. Baik, yang kedua, an yakuna al makna huwa allazi istad'ahuma. Di sini Ustazah boleh simpulkan menekankan makna sekaligus menjadi penjelas. Contohnya tadi ketawa sedikit, menangis banyak. Dia jelaskan sedikit itu untuk apa? Sedikit itu untuk ketawa. Manakala banyak tu untuk apa? Untuk menangis. Kita dah jelas. Manakala yang ketiga, an yu'addiya dawrahuma fil kalami ala hasbi muqtadal hal wa la ya'tiyani li zinati lafziyatin aw hilyatin syakliyah. Di sini Ustazah rumuskan bahawa menunjukkan makna yang menyeluruh dalam satu kejadian atau keadaan. Baik. Untuk makluman, kalau kita nak tahu atibat dengan al-muqabalah, di mana atibat al-kalimah berjumpa dengan al-kalimah dalam satu jumlah. Manakala al-muqabalah, dua perkataan atau dua makna atau lebih berjumpa dalam dua jumlah. Baik, sekarang ni kita pergi kepada al-farqu baina tiba' wal muqabalah. Perbezaan antara tiba' dan muqabalah. At-tiba', cara jawab, at-tiba' husulut tawafuki ba'da at-tanafi. Husul tawafuki ba'da tanafi kal jam'i baina adhaka wa abka ba'da tanafihima fi misal wa annahu huwa adhaka wa abka. Kita tengok husul tawafuk ba'da tanafi untuk tiba, lepas perkataan adhaka terus direct abka. Baik, kemudian al-muqabalah. Al-muqabalah husulut tanafi ba'da tawafuk. Ianya berbeza dengan at-tiba'. At-tiba' tadi tu husulut tawafuk dahulu. Manakala al-muqabalah husulu at-tanafi dahulu. Husulut tanafi ba'da tawafuk. Kal jam'i baina ad-dhahika wal qillah fi misal falyadhaku qalilan wal yabku kasiran. Lepas falyadhaku tu ada qalilan, kemudian wal yabku, lepas wal yabku tu ada kasiran. Kemudian yadhaku lawannya yabku, qalilan lawannya kasiran. Baik. Seterusnya kita pergi kepada at-tadribat, iaitu latihan. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Soalannya tanya, ma al-muqabalah fi istilah al-balaghiyin?
Jawapannya al-muqabalah an yu'ta bima'nayaini mutawafiqaini aw aksara thumma yu'ta bima yuqabilu zalika ala tartib. Ini cara jawapannya. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Kam suwarul muqabalah wadhkurha. Berapakah gambaran al-muqabalah dan sebutkannya. Di sini kenapa Ustazah menggunakan dua warna yang berbeza? Kerana di sini terdapat dua soalan. Soalan yang pertama ditanya berapa gambaran muqabalah. Soalan yang kedua diminta untuk pelajar sebutkannya. Jadi cara jawabnya ialah suwarul muqabalah khamsah. Ini pelajar akan dapat markah kalau jawab macam ni. Kenapa? Sebab menjawab soalan yang pertama. Manakala yang di bawah ni, muqabalah isnaini bi isnaini, muqabalah salasah bi salasah, muqabalah arba'ah bi arba'ah, muqabalah khamsah bi khamsah, muqabalah sitah bi sitah, ini adalah jawapan untuk uzkurha. Disuruh sebut. Baik. Soalan yang ketiga. Istakhrij al-muqabalah mimma ya'ti. Disuruh keluarkan apa? Perkataan al-muqabalah. Contohnya qauluhu ta'ala wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa burrizatil jahimu lil ghawin. Maksudnya dan di hari itu didekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahanam kepada orang-orang yang sesat. Jadi uzlifat di sini lawannya burrizat. Al-jannah lawannya al-jahim. Al-muttaqin lawannya al-ghawin. Soalan yang kedua, qala syair ma ahsanad dina wad dunya idza ijtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajuli. Jadi perkataan yang berlawan di sini iaitu ahsana lawannya aqbaha, ad-din lawannya al-kufru, ad-dunya lawannya al-iflas. Baik. Yang ketiga, soalan yang ketiga, qala syair basitu khairin fikum biyaminihi wa qabidu syarrin ankum bishimaliyan. Jadi jawapannya basitu lawannya qabidu, khairin lawannya syarrin, fikum lawannya ankum, yaminihi lawannya shimaliyan. Baik. Soalan yang keempat. Qala antara ala ra'si hurrin taju izin yazinuhu wa fi rijli abdin qaidu dhulli yushinuhu. Jadi jawapannya ala lawannya fi, ra'si lawannya rijli, hurrin lawannya abdin, taju lawannya qaidin, izzu lawannya zullin, yazinuhu lawannya yashinuhu. Kita pergi soalan yang kelima. Qala al-mutanabbi azuruhum wa sawadul laili yashfa'u li wa anthani wa bayadus subhi yaghri bi. Jawapannya azuruhum lawannya ansani, sawadu lawannya bayadu, al-laili lawannya as-subhi, yashwa'u lawannya yaghri, li lawannya bi. Baik, soalan yang keenam. Qala asy-syair fala al-judu yufni al-mala wal jaddu muqbil wala al-bukhlu yubqi al-mala wal jaddu mudbir. Maksud syair di sini ialah
tidaklah sifat dermawan seseorang itu merosakkan harta dan keuntungan mendatanginya. Dan tidaklah kebakhilan itu mengekalkan harta dan keuntungan berpaling daripadanya. Maksudnya di sini ialah orang yang dermawan tu bukannya harta dia semakin sedikit, malah dia memperolehi keuntungan hasil daripada sedekah yang diberikannya. Contoh apa keuntungan yang didapati oleh orang yang suka menderma atau bersedekah? Contohnya apa? Dia diberi kesihatan yang baik, keluarganya bahagia, rezekinya sentiasa murah dan sebagainya. Wala al-bukhlu yubki alma wal jaddu mudbirin. Manakala orang yang bakhil tu hartanya tidak kekal, malah keuntungan tu akan berpaling daripadanya. Maknanya dia tidak mendapat keuntungan seperti orang dermawan mendapat keuntungan. Contohnya dia selalu sakit dan sebagainya. Jadi perkataan yang menjadi muqabalah atau berlawan di sini iaitu al-judu, iaitu dermawan, lawannya al-bukhlu, yufni, lawannya yubqi, mukbil, lawannya mudbir. Baik. Soalan yang ketujuh, qauluhu ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Maksudnya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Quran serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan api neraka. Maksudnya di sini, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka duduk di dalam syurga dalam keadaan gembira. Manakala orang kafir yang selalu mendustakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian tidak mempercayai hari akhirat, maka siksaan nerakalah bagi mereka. Jadi di sini perkataan yang berlawanan iaitu amanu, lawannya kafaru. Kemudian perkataan amilus solihati, lawannya kadzabu biayatina waliqa'il akhirah. Kemudian perkataan raudah, lawannya al-azab. Kemudian perkataan yuhbaruna, lawannya muhdharuna. Baik. Soalan yang ke-8, qauluhu ta'ala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maksudnya, adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Allah dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah bagi tempat tinggalnya. Maksudnya di sini, orang yang melampaui batas dan selalu mengutamakan kehidupan dunia, maka Allah tempatkan mereka di neraka Jahanam. Manakala orang Islam yang takut kepada Allah dan mengakui kebesaran Allah dan serta menahan diri mereka melawan hawa nafsu mereka,
Jadi Allah sediakan syurga kepada mereka. Jadi perkataan yang menjadi muqabalah di sini iaitu tagha. Tagha lawannya khafa maqama rabbih. Tagha ni maksudnya orang yang melampaui batas. Khafa maqama rabbih ni orang yang takut kedudukan Tuhannya. Kemudian atharul hayatid dunya, lawannya naha an-nafsi anil hawa. Kemudian perkataan al-jahim, lawannya al-jannah. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum latakthuruna indal faz'i wa taqilluna indat tam'i. Rasul ni ditujukan oleh Rasulullah kepada kaum Ansar. Sesungguhnya kamu, itu mereka kaum Ansar ni, mereka berada beramai-ramai ketika dalam kesusahan dan mereka sedikit ketika dalam kesenangan. Jadi kat sini perkataan yang berlawan iaitu taksuruna, lawannya taqilluna. Manakala al-faz'u, lawannya at-tam'u. Baik. Soalan yang ke-10. Qala asy-syair fa wa ajaba kaifa ittafaqna fanasihu wa fanasiha wa fiyu wa matwiyu alal ghilli ghadiri. Orang ni kata dia kata apa? Alangkah peliknya bagaimana kita boleh sepakat antara penasihat yang menunaikan janji dengan pengkhianat yang menyembunyikan khianatnya. Dalam satu pasukan tu mungkin ada pengkhianat dalam pasukan tersebut, sedangkan dia punya pemimpin seorang yang baik. Jadi di sini perkataan nasihu lawannya matwiyu alal ghilli. Kemudian perkataan wafiyu lawannya ghadiru. Baik, kita pergi pada soalan 11. Qauluhu ta'ala wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimu al-khaba'is. Perkataan muqabalah yang berlawan di sini iaitu yuhillu, lawannya yuharrimu. Lahumu, lawannya alaihimu. At-tayyibati, lawannya al-khaba'is. Baik, soalan 12 ni dah ada tadi. Okey, kita pindah kepada soalan 13. Fatan tamma fihi ma yasurru sadiqahu ala anna fihi ma yasu'u al-'adiyah. Maksudnya pemuda itu padanya apa yang menggembirakan kawannya, pada waktu yang sama ia boleh menyakiti musuh. Jadi perkataan al-muqabalah di sini iaitu yasurru, lawannya yasu'u. Kemudian perkataan yang seterusnya iaitu sadiqahu, lawannya al-a'adiyah. Baik, kita pergi soalan 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka. Jadi di sini perkataan yang berlawan iaitu al-abrar, iaitu orang yang berbakti, lawannya al-fujjar. Kemudian na'im, lawannya jahim. Baik, soalan yang seterusnya, ma al-farqu baina tibak wal muqabalah? Apa beza antara tibak dan muqabalah? Soalan ni kadang pelajar keliru. Kadang pelajar dia ambil takrif tibak kemudian dibagi juga takrif muqabalah. Yang ini bukan dia nak takrif untuk soalan al-farqu, tetapi cara menjawabnya macam ni.
At-tibaq husulut tawafuki ba'da tanafi kal jam'i baina adhaka wa abka ba'da tanafihima fi misal wa annahu wa adhaka wa abka. Kemudian al-muqabalah husulut tanafi ba'da tawafuki kal jam'i baina dhahika al-qillah fi misal falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Itu adalah cara nak jawab soalan apabila ditanya ma al-farqu baina tiba wal muqabalah. Baik, soalan yang kelima, soalan yang seterusnya. Ma syurut husnu at-tiba wal muqabalah? Apakah dia syarat-syarat kecantikan ataupun keindahan tibak dan juga muqabalah? Jadi di sini ada 3. Kalau soalan tanya 1, kalau soalan nak 1, uskur wahidan, jawab 1. Tapi kalau pelajar nak jawab 2 pun boleh, nak jawab 3 pun boleh. Mana tahu kok soalan jawapan awak yang pertama tu salah, jawapan awak yang kedua tu betul. Jawapannya yang pertama, an ya'tiya afwal khatiri duna takallufin au masyaqqatin au mu'anah. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakunal makna huwa alladhi istad'ahuma. Yang ketiga, an yu'addiya dawruhuma fil kalami ala hasbi muqtadal hal wala ya'tiyani li zinati lawziyatin aw hilyatin syakliyah. Taib, bitaufiq wan najah, syukran. Setakat ini sahaja daripada Ustazah. Semoga pelajar dapat manfaat atas apa yang Ustazah berikan tadi. Semoga berjaya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.